بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita bertemu sekali lagi dalam siri kali ini, dan untuk kali ini kita akan membicarakan tentang amalan penjagaan minda di dalam Islam. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, apabila kita bercakap tentang minda yang sihat, maka timbul persoalan, apakah keutamaannya, apakah kepentingannya, sehingga kan kita perlu menjaga minda kita supaya kekal sihat. Sebagai seorang Muslim, apabila kita hidup sahaja di atas muka bumi ini, maka tugas utama kita tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tidak ada faktor yang lain untuk kita terus kekal hidup di atas muka bumi ini melainkan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu kita perlu mematuhi apa sahaja syariat yang telah pun ditetapkan oleh Allah. Dan untuk melakukan syariat ini yang bersifat ibadah, hanya orang yang memiliki minda yang sihat boleh melakukan ibadah yang sejahtera kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu sidang penonton sekalian, orang yang menghadapi masalah minda, ada kesakitan pada mindanya, tidak waras pada akalnya, maka dari segi agama kita, mereka ini sudah tidak ditaklifkan lagi, tidak dibebankan lagi untuk melakukan ibadah kepada Allah. Kalaupun mereka buat, mereka solat, mereka berpuasa, mereka mengeluarkan zakat, maka semua ibadah ini tidak sah, tidak dikira di sisi Allah Subhanahu wa taala. Puncanya apa? Hanya kerana mereka ini menghadapi masalah sakit pada mindanya. Maka sebab itulah kita perlu menjaga minda kita.
supaya kita boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang sejahtera. Tidak cukup dengan itu, minda yang sihat juga akan membuatkan kehidupan sosial kita sesama manusia akan menjadi lebih sihat, lebih baik dan tidak mendatangkan sebarang masalah. Sidang penonton yang dirahmati sekalian, maka untuk itu, mari sama-sama kita lihat apakah amalan-amalan yang terbaik yang boleh kita lakukan supaya minda kita kekal sihat. Contoh yang terbaik yang boleh sama-sama kita lihat tidak lain dan tidak bukan adalah contoh yang dipertontonkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis yang dikenali sebagai Sunan Fitrah, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan kepada kita ada 10 fokus utama yang dilakukan oleh Nabi untuk menjaga mindanya. Dan menariknya sidang penonton sekalian, penjagaan minda ini dia sangat berkait rapat dengan kesihatan diri, iaitu melakukan sesuatu amalan harian kita, rutin harian kita, dan tanpa kita sedar dia boleh memberi kesan yang sangat besar kepada minda kita. Dalam hadis yang diriwayatkan daripada isteri Nabi sendiri, iaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Nabi menyebut bahawa ada 10 perkara yang terbaik untuk kita lakukan. Yang pertama adalah menggunting misai kita kepada yang lelaki, ya. Yang kedua adalah memelihara janggut kita, menyimpan janggut kita ataupun buat trimming kepada janggut kita supaya dalam keadaan yang bersih, dalam keadaan yang baik. Yang ketiga adalah bersudi, siwak. Kemudian Nabi sebut memasukkan air ke dalam hidung. Masukkan air ke dalam hidung, iaitu ketika mana kita mengambil air wuduk. Kemudian Nabi sebut lagi memotong kuku. Kemudian Nabi sebut lagi mencuci antara ruas jari kita ini dan hujungnya, membersihkannya. Dan Nabi sebut mencabut bulu ketiak kita, kemudian mencukur bulu kemaluan kita, beristinja setelah kita melakukan qada hajat, kita membuang najis besar ataupun kita kencing, kita mengeluarkan hadas, kita melakukan hadas kecil, maka ambillah istinja, iaitu membersihkan tempat-tempat ketika mana kita mengeluarkan najis itu. Dan yang terakhir Nabi kata berkumurlah. Hadis ini diriwayatkan daripada Imam Muslim. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, perhatikan ya, rutin harian yang kita lakukan ini, kita lihat nampaknya tidaklah berkait rapat dengan minda. Tetapi kerana amalan harian ini, Nabi menjaga hal-hal ini, tanpa kita sedar, ia boleh memberikan kesan yang besar kepada minda yang sihat juga. Kemudian, mari kita lihat pula bagaimana kaitan minda yang sihat ini dengan pemilihan makanan dan minuman yang kita lakukan seharian. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyebut ada 4 makanan yang mesti dijadikan sebagai rutin harian kita seandainya kita nak mendapatkan minda yang sihat. Pertama, susu. Yang kedua adalah madu. Yang ketiga adalah kurma. Dan yang keempat adalah habatus sauda. Keempat-empat elemen makanan atau minuman ini hendaklah dijadikan sebagai satu amalan harian kita seandainya kita nak buatkan minda kita ini berada dalam keadaan yang sihat. Di dalam satu ayat Al-Quran, Nabi SAW berikan maksud kepada ayat ini, iaitu surah An-Nahl ayat yang ke-66, ketika mana Allah menyebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa innal lakum fil an'ami la'ibrah usqikum mimma fi butunihi min baini farsin wa damin labanan khalisan sa'iran lisyaribin. Yang bermaksud sesungguhnya pada binatang ternak itu kamu beroleh ibrah, beroleh pelajaran, mendapat i'tibar. Kami beri minum kepada kamu daripada apa yang terbit daripada perutnya, yang lahir daripada hampas makanan dengan darah. Itulah dia laban, yang bersih. Labanan khalisan.
yang mudah untuk diminum, lagi sedap rasanya bagi orang-orang yang meminum. Ketika mana Nabi SAW menjelaskan ayat ini kepada para sahabat, Nabi menambah beberapa maklumat yang penting, antaranya ialah betapa pentingnya ini, sehingga kan Nabi kata sesungguhnya tidak ada sesuatu yang boleh menggantikan makanan dan minuman yang lain melainkan illa laban. Hadis diriwayatkan daripada Abu Dawud dan ia direkodkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, dalam banyak-banyak susu yang ada, susu yang terbaik adalah susu kambing yang dikira sebagai susu yang bersifat alkali dan ia juga bersifat asidik. Selain itu, susu kambing ini juga mempunyai molekul protein dan juga lemak yang sangat halus serta mudah untuk dihadam kerana mempunyai mineral dan juga bahan bioorganik sodium yang sangat bagus untuk tubuh badan kita. Dan kerana minuman ini, ia boleh memberi kesan kepada minda yang sihat. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, selain daripada itu, perkara yang lain adalah madu. Dalam satu hadis Nabi sebut, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbul halwa'a wal asal. Ia direkodkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, yang bermaksud Nabi kemanisan dan juga al-asal, iaitu madu lebah. Hadis diriwayatkan daripada Imam Bukhari. Dan Nabi menjadikan madu dan juga manisan ini, dan ada masanya Nabi mencampurkan madu itu dengan sedikit air, dan kadang-kadang Nabi merawat seseorang yang sakit menggunakan madu dan meminta kita ini untuk menjadikan madu ini sebagai makanan keutamaan kita. Al-Imam Ibn Qayyim Jauziyah menyatakan bahawa jika ada orang itu sakit fizikal, maka rawatlah dengan madu, dan seandainya ada orang itu sakit dengan jiwanya, penyakit jiwa, maka rawatlah ia dengan Al-Quran. Perkara yang ketiga adalah kurma. Satu jenis makanan yang sangat popular lah dalam masyarakat kita ni, iaitu kurma, dan Nabi menjadikan ia sebagai makanan rutin harian. Dan inilah sebabnya kenapa kesan daripada makanan ini memberi maksud yang besar kepada minda yang sihat. Dalam satu hadis diriwayatkan daripada Salman bin Amir menyebut bahawa idza aftaral ahadakum falyuftir ala tamrin fa innahu barakatun fa illam yajid tamran fal ma'u fa innahu tahur. Yang bermaksud apabila kamu berbuka puasa, hendaklah berbuka dengan kurma kerana ia adalah berkat. Jika tiada, berbukalah dengan air kerana kesuciannya. Hadis yang diriwayatkan daripada Imam Tirmizi. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, demikian kelebihan-kelebihan yang disebut oleh Nabi tentang 3 perkara yang bersifat makanan dan juga minuman itu. Ada satu lagi, namanya adalah Habatus Sauda. Ia direkodkan daripada Aisyah radhiyallahu an, yang meriwayatkan bahawa pernah mendengar Nabi SAW bersabda, inna hadhil habbatus sauda'a shifaa'un min kulli da'in illa min tham. Qultu wa massamu qala al-maut. Sungguhnya habbatus sauda adalah penawar bagi kebanyakan penyakit kecuali al-sam. Ditanya apakah itu al-sam, maka jawab Nabi SAW, iaitu kematian. Hadis yang diriwayatkan daripada Imam Bukhari. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, sekarang mari kita lihat pula bagaimana kesan adab ketika mana kita memakan atau kita meminum sesuatu, dan ia juga boleh memberi kesan kepada minda kita. Sangat menarik ya. Benda yang kita makan, benda yang kita minum, yang kita pilih untuk masuk ke dalam mulut kita, memberi kesan kepada minda. Dan cara kita makan itu juga, cara kita minum itu juga boleh memberi kesan. Antaranya, Nabi mengajar kita untuk sentiasa membasuh kedua belah tangan sebelum kita makan. Nabi menggunakan tangan kanan ketika mana masukkan makanan ke dalam mulut ataupun meminum sesuatu air ke dalam mulut. Dan menariknya ialah walaupun kita menggunakan tangan kanan sahaja ketika mana kita makan ataupun minum,
tetapi Nabi mengajar kita untuk membasuh kedua-dua belah tangan kita. Sungguhnya Nabi SAW apabila hendak tidur, sedangkan dalam keadaan yang masih lagi berjunub, ataupun baginda akan memilih untuk berwuduk, dan apabila hendak makan akan dibasuh kedua belah tangannya. Hadis ini riwayatkan daripada Abu Dawud. Apa lagi yang Nabi buat, tuan-tuan, sidang penonton sekalian? Nabi ketika makan, Nabi tidak akan menyandar ataupun meletakkan belakangnya menyenggeng ke arah sesuatu sudut yang tertentu. Dan inilah antara amalan yang Nabi tak suka buat ketika mana Nabi makan, iaitu Nabi menyandar. Apatah lagi hari ini kerusi yang kita lihat ada di tempat meja makan kita itu, dia ada tempat penyandar di belakang, kan? Dan sebaik-baiknya jika kita tidak mahu menjadi rutin dalam harian kita, waktu kita makan kita menyandar, maka carilah kursi yang tidak ada tempat menyandar di belakang itu. Tapi ada yang kata nanti bila dah biasa menyandar, tiba-tiba duduk di atas kerusi yang tidak ada tempat sandar di belakang, boleh terjatuh sebab dah terbiasa lepas kita makan, ataupun sewaktu kita makan, waktu kita nak berehat sekejap, waktu kita mengunyah itu, kita akan letakkan badan kita di belakang tempat sandar itu. Dan hal ini antara benda yang Nabi tidak suka untuk melakukannya. Nabi juga tidak suka untuk mengiring separuh badannya ke kiri ataupun ke kanan sambil berpaut pada sesuatu. Dan jika ditarik sesuatu itu, nescaya seseorang itu akan terjatuh. Ini gambaran yang dibuat oleh para sahabat ketika Nabi memakan sesuatu. La akulu taki'ah. Sesungguhnya aku tidak akan makan secara menyandar. Hadis ini diriwayatkan daripada Imam Bukhari. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, perkataan muttaki'ah ataupun al-ittika itu dalam hadis memberikan 3 makna. Pertama, duduk bersila. Kedua, mengiring separuh badan ke sebelah kiri ataupun kanan sambil berpaut pada sesuatu, dan mengiring sepenuh tubuhnya. Itu yang dimaksudkan dengan al-ittika itu. Dan Nabi tidak menyukai untuk duduk secara begini, kerana ia adalah amalan orang-orang yang sombong dan juga orang-orang yang takabur. Jadi Nabi buat macam mana, tuan-tuan? Nabi duduk dalam keadaan ketika mana makan, Nabi akan duduk dalam keadaan satu kaki diangkat pada paras lutut. Kemudian Nabi akan makan dalam keadaan membongkokkan sedikit badan ke arah hadapan, tanpa ada menyandar dengan apa-apa alat ataupun barang di belakangnya. Kemudian sidang penonton sekalian, mari kita lihat pula bagaimanakah amalan gaya hidup fizikal yang cergas juga boleh memberikan kesan kepada minda kita. Okey, apakah perkara yang dibuat oleh Nabi SAW? Antaranya, Nabi sangat suka untuk melakukan senaman gerak badan, yang mana gerak badan ini boleh dilakukan dalam banyak perkara. Antaranya, Nabi menggalakkan kita untuk sentiasa bersenam menggunakan kuda, iaitu berkuda, atau melakukan aktiviti memanah. Kerana memanah ini dia bukan hanya sekadar boleh memberikan cergas pada fizikal, tetapi dia mengajar minda kita untuk kekal fokus kepada apa yang ada di hadapan. Itu menarik, sangat menarik ya. Dan inilah antara aktiviti yang bersifat fizikal yang Nabi galakkan kita buat. Dan satu lagi, iaitu Nabi suruh kita untuk sama-sama melakukan senaman dalam kolam, iaitu berenang ya. Kerana berenang juga boleh memberikan satu momentum yang sangat powerful kepada jantung kita, dengan tarikan oksigen yang lebih bagus, yang lebih baik, dan oksigen yang banyak ini, yang fresh ini, pastinya akan memberi kesan kepada minda, kepada akal kita untuk terus kekal sihat. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW pernah berlumba kuda, tuan-tuan, dengan para sahabat. Bermula daripada satu tempat namanya Al-Hafiyah. Kemudian Nabi pergi sampai ke Sinatul Wada', dan kurang lebih jaraknya itu adalah 8
8 batu, 8 miles, lebih kurang dalam apa tu, dalam beberapa belas kilometer ya. Dan Nabi juga suka bergusti. Bergusti, Nabi suka menggunakan aktiviti yang bersifat lasak. Dan Nabi menggesa untuk kita umatnya sentiasa berlatih berenang, sentiasa berlatih untuk memanah dan hal-hal lain yang ada elemen-elemen seperti itu. Sebab itu tusuk tubuh Nabi SAW kemas, nampak fit ya, seperti mana seorang pahlawan. Sahabat Nabi Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu an pernah menyatakan bahawa kamu akan sentiasa sihat selama mana kamu berlatih untuk melontar panah dan juga menunggang kuda. Hari ini tuan-tuan, kita nak cari kuda susah ya, kita nak cari aktiviti yang bersifat menunggang kuda tu susah. Melontar panah, nak buat memanah, ini kita boleh dapat mudah untuk kita cari hari ini. Tetapi untuk menunggang kuda ni, hanya aktiviti ni mungkin dalam kalangan orang-orang yang memiliki wang ringgit yang banyak sahaja boleh lakukan ya. Maka sebab itu kita kena cari cara bagaimana untuk kita lakukan ini secara konsisten. Jika tidak dibuat secara konsisten, dia tidak akan memberikan kesan yang besar khususnya kepada minda kita. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, apa lagi yang kita boleh buat? Antaranya ialah kita berjalan dengan langkah yang cepat, dengan langkah yang cergas. Ini juga dibuat oleh Nabi SAW. Kita tak perlu untuk berlari dengan pantas ataupun berjoging dalam keadaan yang terlalu lama. Cukup hanya dengan kita berjalan. Semua orang berjalan, itu adalah benda aktiviti harian yang kita buat. Kita nak bergerak daripada satu tempat ke tempat yang lain, kita kena berjalan. Semuanya kita tune sikit cara kita berjalan itu dengan kita melakukan dengan langkah yang cepat. Kita bergerak dalam keadaan yang lebih pantas. Dan ini dibuat oleh Nabi SAW. Yang direkodkan daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an menyebut bahawa idza masya taqalla'a ka'annama yamshi fi qabab. Apabila berjalan, langkah Nabi SAW adalah cergas dan kuat, seperti mana gaya orang yang berjalan turun daripada tempat tinggi. Nabi bila berjalan seperti mana orang yang turun daripada tempat tinggi. Sedangkan tempat tu mendata sahaja. Dan demikian gambaran yang dibuat oleh para sahabat yang memerhatikan macam mana Nabi berjalan. Nabi berjalan kaki ke tempat yang nak dituju. Contohnya nak pergi ke masjid, nak pergi pasar, ziarah para sahabat, nak pergi ke medan jihad, Nabi berjalan. Nabi lebih banyak berjalan kaki berbanding menaiki alat yang lain, ya, alat kenderaan yang lain, melainkan apabila jalannya itu jauh. Jadi penonton sekalian, kembali balik kepada cara Nabi berjalan tadi, seperti mana Nabi turun daripada tempat yang tinggi ke bawah. Gaya langkahan begini ketika mana berjalan dalam urusan seharian, seolah-olah dalam masa yang sama Nabi sedang melakukan senaman gerak tubuh dalam keadaan yang berjalan. Ada satu kajian yang dibuat di Amerika Syarikat yang pengkaji itu bernama Slez. Dia telah menjalankan kajian jumlah senaman ke atas berat badan, ke atas komposisi badan dan juga ukur lilit badan. Dia ambil sampling lebih kurang dalam 120 orang peserta untuk menjalankan kajian ini. Dan setelah kajian itu tamat, dia telah mendapati proses itu dibuat selama 8 bulan ya. Dan setelah ia tamat, dia mendapati bahawa kajian ini membuktikan senaman ringan seperti berjalan kaki dapat membakar lemak di dalam badan. Latihan senaman perketahanan sederhana akan meningkatkan pembakaran lemak dan pengoksidaan lemak semasa aktiviti tersebut dijalankan. Oleh itu, lemak dalam badan dapat dikurangkan dengan syarat, tuan-tuan ya, dengan syarat cara kita berjalan tu cara yang betul. Orang boleh claim, dia kata saya pun berjalan juga setiap hari, tapi kenapa lemak badan saya tak turun-turun ya, tak terbakar pun. Cara jalan itu yang betul. Kena memilih kaedah yang betul. Semua orang berjalan, tetapi mungkin cara kita berjalan itu tidak
menepati kriteria yang sepatutnya untuk kita lakukan. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, apa lagi yang boleh kita lakukan? Antara lain ialah kita juga boleh menjadikan jihad fi sabilillah itu sebagai satu fokus. Dan apabila kita menjadikan jihad fi sabilillah, jihad ini ada banyak maksud ya. Jihad tidak semata-mata dengan peperangan, tetapi jihad dengan menggunakan hawa nafsu kita. Kita jihad lawan hawa nafsu kita. Jihad untuk kita mendapat sesuatu manfaat supaya agama Allah ini menjadi lebih baik, tersebar kebaikannya kepada seluruh manusia yang ada atas muka bumi ini. Fokus kepada itu boleh membuatkan minda kita juga menjadi jihad. Kenapa? Kerana apabila kita menjadikan Allah keutamaan kita, maka otak kita, jiwa kita akan menjadi lebih tenang. Kerana itulah sifat Islam, salam, iaitu memberikan kesejahteraan kepada akal, kepada jiwa, kepada fizikal kita, dan pastinya juga ia akan menenangkan kita apabila kita berada track perjalanan kita ini semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, ketika mana Nabi membuat persiapan untuk peperangan Khandaq. Ini saya nak bagi contoh untuk kita nak fahamkan ini dengan lebih jelas. Peperangan Khandaq kita faham bahawa banyak halangan-halangan yang dibuat oleh musuh kepada tentera Islam. Antaranya ialah makanan disekat supaya tidak masuk ke dalam Madinah. Sebabkan tentera-tentera Islam dalam keadaan berlapar. Sedangkan perlu projek untuk menggali khandaq ataupun parit itu perlu dilakukan. Kerana tidak lama lagi musuh akan datang untuk musnahkan Madinah pada waktu itu. Maka diriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu an menyebut bahawa salah satu contoh bagaimana Nabi fokus kepada jihad fisabilillah ini membuatkan tenang. Minda itu menjadi tenang. Sedangkan makanan tak cukup, ya, masa menjadi singkat, tenaga perlu dimanfaatkan dengan lebih banyak. Termasuk juga pada waktu itu dalam keadaan yang sangat syiddah, dalam keadaan yang sangat susah, banyak benda tersekat. Tetapi bagaimana para sahabat termasuk Nabi sendiri boleh dalam keadaan tenang-tenang sahaja. Ceritakan ya, inna yawmal khandaq nahfiru fa'aradat kudiyatun syadidatun faja'un nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu hadhihi kudiyatun aradat fil khandaq faqala ana nazilu thumma qama wa batnuhu ma'sukun fi hajarin falabithna 3 ayyam la nadhuq zawaqan fa'akhadha an-nabi sallallahu alaihi wasallam i'mal fadaraba fa'ada kathiban ahlal aw ahya. Semasa kami menggali khandaq buat parit, terdapat sebuah batu besar menghalang penggalian. Kami mengadu kepada Nabi SAW, lantas Nabi turun pecahkan batu tersebut. Dan kami perhatikan pada perut Nabi pada waktu itu ada balutan kain yang diisi dengan batu-bata kecil untuk menghilangkan lapar yang sudah 3 hari tidak merasai makanan. Nabi mengambil pemukul dan memukul batu tersebut sehingga pecah berkecai. Hadis ini panjang diriwayatkan daripada Imam Bukhari. Bayangkan tuan-tuan yang dirahmati sekalian, sidang penonton, menggali parit sejauh 5.5 kilometer kurang lebih ya, dan lebarnya lebih kurang dalam 4.6 meter dan kedalamannya lebih kurang dalam 3.2 meter yang merentasi bandar keliling Madinah daripada serangan musuh ini adalah sebahagian daripada jihad fisabilillah. 3 hari tak makan, batu besar menghalang, tetapi Nabi boleh melakukan dalam keadaan yang sangat sempurna. Batu itu pecah, sedangkan 3 hari Nabi tidak dapat merasai makanan. Itu contoh bagaimana jiwa yang tenang, minda yang sihat boleh memberikan kesan yang sangat hebat apabila fokusnya terarah
kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam peperangan Tabuk, contoh yang lain, perjalanan yang sangat jauh daripada Madinah ke Tabuk mengambil jarak 700 kurang lebih 750 kilometer. Perjalanan yang sangat panas pada waktu itu. Dan ada juga para sahabat yang tidak mengikut serta kerana yang Allah Ta'ala bagi bila musim panas, sebuah kurma masak lebih awal, saudagar-saudagar kurma, toke-toke ni mereka tak boleh nak tinggalkan tanaman mereka. Sedangkan ini adalah satu ujian semata-mata daripada Allah. Perang Tabuk, perang tak jadi bila sampai tidak ada musuh yang tunggu di situ, kerana Allah Ta'ala telah membantu lebih awal, sebabkan mereka musuh-musuh ini telah keluar daripada medan itu balik lebih awal. Maka tentera Islam tunggu tak sampai-sampai. Bagaimana ketenangan yang diberikan kepada para sahabat, termasuk juga dengan Nabi SAW sendiri pastinya. Bagaimana mereka ini minda mereka tenang-tenang sahaja. Semuanya adalah kerana mereka ini meletakkan jihad fisabilillah, meletakkan fokus semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, dan mereka yakin benar Allah Ta'ala akan membantu mereka. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, ini tidak boleh diukur dengan sebarang kajian saintifik. Ini tidak boleh dijelaskan oleh mana-mana kajian yang bersifat pengiraan, calculation. Tak boleh. Tetapi ia telah terbukti dalam sejarah, dalam lipatan sejarah, bahawa orang yang menjadikan Allah sebagai fokus utama, maka Allah Ta'ala akan memberikan kepada mereka ini dengan ketenangan yang sangat luar biasa. Peristiwa hijrah Nabi SAW umpamanya, contoh yang paling mudah untuk kita lihat bagaimana Nabi dan juga sahabat yang sangat disayangi Abu Bakar As-Siddiq boleh tenang-tenang sahaja berada dalam gua itu, Al-Ghar, sedangkan mereka telah melihat bahawa Abu Jahal and the gang sedang menuju ke arah mereka. Allah Ta'ala sendiri yang menyebut, kami berikan kepada mereka sakinah. Kami berikan kepada mereka sakinah, ketenangan. Ketenangan ini ada dua. Pertama, tenang pada jiwanya dan tenang pada akalnya, supaya mereka terus kekal dalam keadaan yang positif. Sedangkan seandainya pada waktu itu ditemui oleh Abu Jahal, pastinya matilah jawapannya. Tetapi kenapa mereka tenang-tenang sahaja? Sidang penonton yang dirahmati Allah, jawapannya mudah. Kerana jiwa mereka, akal mereka, fizikal mereka bertaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita tidak boleh memisahkan elemen-elemen ini. Minda yang sihat, akal yang sihat dipisahkan, fizikal yang sihat dipisahkan. Tangan yang sihat, kaki yang sihat, mata yang dapat melihat, telinga yang dapat mendengar yang sihat wal afiat ini hendaklah ia dipadukan dengan jiwa yang bersih, dan juga ia dipadukan dengan akal yang sihat, semata-mata untuk kita melakukan kerana Allah. Maka daripada situ kita akan melihat punca kuasa yang sangat-sangat hebat, dan pastinya Allah yang akan memberikan ini semua. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, apa lagi amalan yang boleh kita lakukan? Antaranya ialah kita mengambil masa rehat yang betul. Masa rehat yang betul ini juga boleh mendatangkan minda yang sihat. Antaranya adalah waktu-waktu yang istimewa yang Nabi akan pilih untuk merehatkan dirinya. Pertama adalah mengambil masa sedikit untuk rehat, untuk tidur pada waktu qaululah. Pada waktu qaululah. Kata Nabi SAW, qilu fa inna syaitana la yaqil. Berqaululah lah. Rehatlah pada waktu tengah hari itu. Kerana sesungguhnya syaitan tidak mengamalkan qaululah. Syaitan dia tidak buat tidur pada waktu itu. Waktu bila qaululah yang terbaik? Ketika mana tergelincir matahari, sama ada sebelum atau selepasnya sedikit. Begitu ya. Atau juga boleh kita mengambil masa
seandainya kita nak berqaulullah ini, dia memberikan kesan yang sangat powerful, kerana antara benda lain yang Nabi sebut ialah bersahurlah supaya boleh membantu untuk berpuasa pada siang hari, dan qaulullah lah, tidurlah pada waktu tengah hari itu bagi membantu kita untuk bangun pada waktu qiyamul lail. Dan bilakah masa yang terbaik untuk kita berqaulullah ini? Antaranya ialah kita boleh ambil masa panjang, iaitu mungkin melebihi 30 minit. Masa qaulullah tu lama mana yang dikatakan tidur sekejap itu? Atau sederhana sedikit, antara 5 hingga 30 minit. Ataupun yang paling singkat adalah 5 minit. Namun tempoh yang paling baik adalah sekitar 15 hingga 20 minit. Dan waktu yang paling utama yang disebutkan tadi iaitu tergelincir matahari sekitar pukul 1 petang, 1 tengah hari hinggalah sampai pada pukul 3 petang. Itu antara yang kita boleh buat. Apa lagi yang kita boleh lakukan? Amalan-amalan untuk kita nak menjaga minda kita ini, antaranya adalah tidur awal pada waktu malam dan kita bangun pada awal pagi. Ini sunnah Nabi SAW yang sangat baik. Iaitu Nabi tidak suka lepas solat Isyak Nabi berkeliaran membuang masa yang tidak ada sebab yang munasabah. Nabi akan ambil masa untuk rehat apabila selesai saja solat Isyak. Tanpa urusan yang penting, Nabi akan rehat lebih awal. Tujuannya adalah untuk bangun awal untuk berqiyamul lail. Demikian Nabi melakukan itu supaya kita memahami bahawa pentingnya untuk kita menjaga waktu rehat kita. Larangan Nabi iaitu makruh untuk tidur makruh untuk tidur sebelum solat Isyak dan juga bercakap-cakap bersembang-sembang selepas Isyak. Selepas Isyak itu, dan Nabi mengatakan ia boleh jatuh kepada makruh. Sebahagian ulama fiqh meletakkan makruh selepas solat Isyak itu kalau tak ada hal-hal yang penting, maka kita buat sesuatu perkara yang tidak bermanfaat. Jika tidak ada hal yang penting, jika ada hal yang penting tidak ada masalah, kerana rukhsah diberikan. Hal yang lebih penting akan membatalkan perkara yang asalnya ada pada waktu itu. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, Nabi akan bangun awal pagi ketika mana ayam berkokok pada waktu awal pagi. Ini diriwayatkan daripada isteri Nabi sendiri, Aisyah radhiyallahu anha. Nabi kata, kana yaqum idza sami'a as-sarih. Menjadi kebiasaan Nabi ini, Nabi akan bangun daripada tidur ketika mana ayam berkokok di awal pagi. Dan antara lain juga waktu tidur, mengiringkanlah, beratkan badan kita itu ke sebelah kanan dan berwuduklah sebelum kita tidur. Kerana kelebihan yang diberikan kepada mereka yang tidur di sebelah berat ke sebelah kanan ini, ia adalah mirip seperti mana perlakuan yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika mana melakukan amalan tidur. Idza ataita madja'aka fatawadda aka bis-salati thumma waj'a ala shiffikal ayman. Apabila kamu ke tempat tidur, hendaklah berwuduk sebagaimana berwuduk untuk solat. Kemudian berbaringlah dengan mengiring ke sebelah kanan. Ini yang diajar oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi ajar lagi, setiap malam apabila kita hendak tidur, baginda suruh minta kita baca surah Al-Ikhlas, membaca surah Al-Falaq, membaca surah An-Nas, lalu tiup pada kedua belah tangan kita ini, kemudian diusapkan ke seluruh tubuh badan kita ini yang mampu dicapai oleh tangan kita. Kemana tangan kita boleh sampai? Baca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas, tiup, dan kita sapu sebanyak 3 kali di seluruh tubuh badan yang boleh sampai kepada tangan kita, yang boleh capai tangan kita ini. Dan inilah antara perbuatan-perbuatan ataupun amalan-amalan yang boleh kita lakukan. Walaupun nampaknya dia tidak memberikan kesan direct kepada minda, tetapi jangan lupa sidang penonton sekalian, amalan rutin harian itulah yang
akan memberikan efek kesan kepada sistem otak kita. Kerana otak kita ini memiliki elemen-elemen memori. Perbuatan rutin yang kita buat setiap hari akan menyimpan memori dalam kepala kita. Dan seandainya rutin itu tidak sihat, maka memori itu juga menjadi tidak sihat. Baliknya apabila rutin yang kita lakukan itu sihat, maka dia juga akan memberikan kesan yang baik kepada memori kita. Maka pilihlah perbuatan yang terbaik setiap hari untuk kita lakukan, supaya minda kita akan menyerap memori dalam keadaan yang baik-baik juga. Sidang penonton yang terhormati sekalian, saya kira inilah antara amalan-amalan yang boleh kita lakukan untuk kita menjaga minda kita yang diajar dalam agama kita. Dan siapa yang ajar kita, siapa yang tunjukkan kepada kita, tidak lain dan tidak bukan itulah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan semua amalan yang kita lakukan ini boleh memberikan kesan kepada minda kita, dan minda kita akan terus kekal sihat, dan dengan minda yang sihat membuatkan kita boleh melakukan ibadah dalam keadaan yang sejahtera, dalam keadaan yang sempurna, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima amalan kita dan kita akan mendapat habuannya, manfaatnya di sisi Allah nanti apabila kita kembali semula kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mudah-mudahan kita bertemu lagi dalam sesi yang lain. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.